general beliau, iaitu Warlock ini nanti. Yes, memangnya kita akan tengok pemilihan mid. Dan saya juga nak ingatkan kepada Grand Final kita pada musim lepas. Ia adalah pergaduhan antara dapatkan Nolan. Kerana Nolan tu adalah game changer pada bahagian awal game. Sekarang kita masuk ke dalam drafting phase. Selangor Giants, mereka mendapatkan first pick. Mereka ban Valentina. Ban Valentina, Eve dan juga Chow. Vamos. Mereka lepaskan Suyo dengan bankan Chip, Fanny dan juga Jushin. Tapi kalau kita tengok Selangor Giants penuh dengan respect ban. Respect ban pada Chow, Valentina, dan kita juga tahu di mana Warlock boleh menggunakan Eve. Menarik dekat sini untuk Selangor Giants memberikan perayu kepada Chow. Tidak ingin adanya Chow di dalam pertarungan kali ini. Mungkin mereka nak bergerak dengan lebih bebas dan juga bersama-sama antara satu sama lain. Dapatkan Suyo terlebih dahulu is a good foundation untuk mereka binakan line up mereka. Tak perlu nak overcomplicate things. Dah ada Suyo, dah terbuka. Dapatkannya terlebih dahulu dan kita lihat react apa yang Vamos ingin lakukan. Saya nak tanya awal, ada kemungkinan tak Warlock akan pergi kepada dia punya old favourite, Faramis? Kalau Faramis mungkin nak kumpul dengan Hylos, baik. Sebab kita lihat bagaimana kebanyakan pasukan yang berada di second pick, mereka gemar untuk mengambil hero seperti Hylos. In fact, Gatot dah masih terbuka. Jadi untuk pastikan sustainability itu tinggi, saya tak terkejut kalau mahu berkumpulkan bersama-sama dengan hero seperti Hylos ataupun kalau cuba nak dapatkan Lui. Tak rasa bergantung juga kepada kompetisi yang ingin dibawa masuk oleh Selangor Region. Sama ada mereka bergantung harap kepada combo-wombo ataupun tidak. Kerana kalau bergantung, ya, Faramis dengan Call Altar boleh sahaja, Netherrealm mampu saja untuk menidakkan kekuatan tersebut. Jangan risau, itu antara ujian untuk tengok caster tu dah kerja lama ke baru lagi. Ya, betul. Apa Oh, Kalau kita sebut skill-skill lama kan, tak, saya rapid masih- touchdown. saya ada masalah lagi dengan Alpha ni. Kadang-kadang tersebut Alpha Charge. Kan? dia spear apa kan? Sedangkan ianya Speed of Alpha. Maafkan saya lah atas perkara tersebut. Sekarang ni untuk Selangor Giants. Selangor Giants saya rasa dekat sini mereka kena perhatikan beberapa pick daripada Vamos. Antaranya adalah carry juga. Jadi kalau mereka mengambil hero yang high HP tapi tak banyak crowd control, akan jadi satu perkara yang sangat bahaya sebenarnya. Lui diambil oleh Selangor Red Giant. Lagi satu hero comfort daripada daripada Warlord adalah Novaria. Benar satu season Novaria first pick yang pihak lawan degil tak nak ban langsung. Saya hanya sebut kerana ia adalah pick yang bagus menentangkan Lui. Speaking of which, malam kita dah melihat bagaimana penggunaan Novaria Oleh Kim tak silap saya. oleh pasukan Red Esports berhadapan dengan pasukan Selangor Red Giant, tapi berjaya untuk ditewaskan dengan begitu baik. Tapi Edith akan digunakan oleh Yums barangkali. Bagus untuk counter alpha. Jadi mungkin ada steal pick akan dilakukan oleh pasukan Vamos dengan mengambil Khalid lebih dahulu. Khalid okey, Gatot masih lagi ada. Mereka boleh dapatkan dua frontliner yang cukup keras, cukup kebal, tapi Obvious. adakahnya cukup untuk nak buka map sebenarnya sebab mereka kena ada a good map opener sekarang ini disebabkan adanya diversion daripada Louis ini. Obvious was a good shout daripada Lafaz, tapi Wow. Faramis, Saya nak flex. Baru first pick Suyo saya dah cakap Faramis. good call daripada Lafaz and another good call daripada Seth juga sebab dia mengatakan Hylos Faramis sebentar tadi untuk diberikan kepada Vamos. Kita duduk sini memang pandai sih. Memang korang Saya terkejut saya pandai. well deserved panelist sebenarnya. Di mana pasukan Vamos seolah-olah mengamalkan konsep yang sama dekat game yang pertama, berikan comfort pick Ban Beatrix untuk saya rasa. Warlock. Vamos mereka kena ban Beatrix tak boleh ambil Beatrix sebab Beatrix pun bagus untuk counter Faramis. Dan juga Nathan. Sebab sekarang ni saya tengok untuk Vamos tak banyak cara untuk gerak ke belakang, tapi mereka ban Tigreal terlebih dahulu. Jadi mereka yakin yang Edith ni pergi ke EXP. Oh ya. Kalau Selangor Giants main suppress dekat sini boleh ke? So jadi contohnya macam Beatrix Kaja, Franco +1 maybe untuk mereka literally tangkap Faramis ini, bunuh dia cepat-cepat sebelum dia buka ultimate. Sejujurnya saya kurang gemar kepada Surprise sebab ketika ini disebabkan ada terlampau banyak kemampuan pasukan Vamos untuk melakukan counter attack semula dengan adanya Netherrealm, Glorious Pathway, Revitalize, kemudian tak dilupakan juga Spear of Alpha. Jadi ianya akan menyebabkan skill set suppression tersebut tak mampu nak digunakan pakai secara efektif untuk membenarkan pick off yang kemas. Sekarang ni mungkin mereka mencari satu hero yang mampu untuk melakukan setup
buat pasukan daripada Selangor Red Giant. As kita dah melihat apabila mereka memiliki hero setup, mereka mampu untuk dapatkan kemenangan. Dan setakat ini mengharapkan small CC daripada Edith mungkin kurang berikan bantuan. Kami sokong Vamos, isi Selangor Giant. Siapa kalah tidur luar. Siapa kalah Tak, dia macam tak. Betul. Dia Dua-dua akan tidur luar. tidak. Perempuan tak akan tidur luar. Dia memang lelaki je. Jadi tak kisah siapa menang siapa kalah. Kita tahu siapa tidur luar. Ataupun tak kisah siapa menang, malam ni dua-dua tak akan tidur sama. Dia macam ni lah. Saya rasa boleh beli rumah baru. Sebab tu diorang book Baby. Diorang memang tak tidur kat rumah pun sekarang sebenarnya. Ya, tapi antara yang saya sebut tadi, Nathan telah di bank keluar disebabkan seperti mana saya cakap, mereka tak ada cara untuk pergi ke Nathan, melainkan mereka nak suruh Nets pakai hero seperti Claude yang boleh gerak ke belakang. Tapi ini juga boleh menyebabkan Vamos mereka ada priority untuk dapatkan Beatrix sebelum memberikan kepada Innocent. Saya ada beberapa hero gold lane untuk Innocent sekarang yang bermain dekat Midas sesuai ataupun tidak. Saya nak list out. Still ada Lunox, still ada Bruno Hilda yang boleh memberikan kombinasi bersama dengan Bruno pun bagus sebenarnya. Cloud. Ixia. Cloud pun sesuai. Sebab gabungan Louis, Diversion dan ya, betul. Blazing Duet. Betul. Kadar farming lebih laju sangat daripada Jadi Vamos ambil. Jadi Vamos ambil. Deny. Tak boleh. Kalau caster pun nampak. Takkanlah Pak Ustaz nampak. Deny dia fake. But Bruno, kenapa saya cakap Bruno? Saya DPS itu cukup besar yang boleh letupkan walaupun adanya NetherRealm daripada Faramis ini dengan cukup pantas. Dan bersama dengan Louis, sekali lagi, apa yang Todak lakukan dahulu kala pun boleh dilaksanakan oleh mereka. Beatrix bersama dengan Cici, mungkin kalau mereka tidak ingin membenarkan move untuk melakukan pergerakan yang lebih mudah lagi. Tapi sebenarnya Bruno tu pun satu pick yang interesting, sama ada ambil ataupun tidak. Sebab sekarang kita nampak banyak player Bruno, mereka dah start masukkan Demon Hunter Sword dekat dalam build mereka. Mereka mengambil Khalid. Jadi dekat sini Edith sebenarnya boleh juga Khalid letak dekat roam, tapi kemungkinan besar Edith ni akan diletakkan kepada kawasan roam. Tinggal gold laner saja. Let's go. Dan mereka mengambil Moskov dekat sini. Sebenarnya agak menarik juga mereka mengambil Moskov. Dia tak ada sinergi yang kuat ataupun counter yang kuat pada Vamos, tapi saya rasa sini dia comfort dan juga mereka nak main side lane antara Suyo dan Moskov. Last pick untuk Vamos sekarang ini demi flexkan high loss ini ke EXP ataupun tidak. Daripada sudut Roma yang masih lagi ada sekarang ni, okay, Clue diambil. Alright. Pilihan yang sangat bagus. Sangat annoying hero ini. Selangor Red Giants, mereka nak bunuh Glue ni memang ambil masa yang sangat-sangat lama. Saya rasa Louis, Edith dan juga Moskov, even Suyo sekalipun, akan susah untuk bunuh Glue. Dan kalau mereka bunuh Glue pun, segala skill dah pakai kat dia. Jadi yang lain semua selamat. Oh, dengan jangan lupa Paramis. I think good draft daripada kedua-duanya akan memberikan satu persaingan yang cukup kuat di antara kedua-duanya. Dengan ini, terima kasih banyak kepada para panelis. Kita akan berikan kepada Sunfrost dan juga Mars untuk cast game ketiga kita ini. Terima kasih juga kepada Lafel yang beri perbincangan tersebut dengan sangat-sangat berjaya. Dan kita boleh nampak ilmiah yang telah pun kita lihat daripada segi draft. Banyak hero yang telah dicuri oleh pasukan Vamos itu sendiri. Tapi adakah itu menghasilkan kejayaan di dalam perlawanan yang kedua? Kita akan saksikan segala-galanya. Jawapan akan berjaya untuk kita dapatkan. Gelanggang kini mulai retak. Kedua-dua pahlawan manakah mungkin mengalah. Para tentera teruskan bersorak kerana di sini kan mungkin terukir sejarah. Kita masuk ke dalam Land of Dawn untuk pusingan yang ketiga. Pasukan terikat 1 berbalas 1. Pasukan Selangor Red Giant menentang tim Vamos. Secara tidak langsung ini mengimbau kembali playoff di hari yang pertama. Kerana apa? Best of 7 dah menjadi best of 5. Satu kemenangan bukan tak memberikan apa makna, tetapi mereka perlu untuk mengejar 2 lagi kemenangan bersih. Apapun untuk pasukan Vamos pada waktu ini, seperti apa yang kita dah bincang dalam edisi ataupun dalam playlist sebentar tadi, di mana banyak hero sedang dicuri. Terutamanya kita nampak jelas Nets memakai Cloud yang mana mungkin menjadi priority pick kepada Selangor Red Giants. Tapi saya rasa daripada pengambilan Moskov itu sendiri boleh untuk menang berlawan dengan Cloud bagi pendapat saya, dan juga mempunyai kebolehan juga untuk split push. Jadi keupayaan kedua-dua marksman ini lebih kurang sama. Saya hakikatnya sebenarnya baru sedar atas draft yang dilakukan oleh kedua pasukan dengan sangat-sangat menarik. Yang mana kali ini tiba-tiba kita dapat melihatkan Moskov bersama dengan Cloud. Tahu saya Moskov yang dimainkan hanyalah daripada Chico guys yang
tidak berjaya untuk dapatkan apa-apa kemenangan. Malah sangat lewat untuk dibandingkan dengan marksman-marksman yang lain yang diambil dalam playoff ini. Sebab itulah saya bukan menanya tapi lebih kepada persoalkan adakah perkara ini wajar untuk dilakukan. Ya betul. Kalau betul itu adalah deny pick. Jadi berbaloi ataupun tidak. Dengan menggunakan Cloud, Nets betul selesa menggunakan hero tersebut. Tetapi kalau dibandingkan dengan Moskov dia boleh join teamfight secara cepat mungkin kalau Day of Destruction dia kena berbanding dengan Cloud itu sendiri. Dan setakat ini saya rasa win rate daripada Moskov secara peribadi untuk hero ini dalam MPLMY lebih tinggi berbanding dengan Cloud. Cloud memang agak sedikit kurang. Ya. Tetapi pada regular season, pada pendapat saya, untuk bahagian playoff ni masih lagi ada harapan. Cumanya Innocent sekarang ni dapatkan satu keselesaan. Tengok daripada sudut landing phase. Nets terkena freeze lane daripada Innocent. Zon juga diasak dengan cukup keras. Early game damage yang cukup kuat daripada Stormy nak dibandingkan dengan Warlord yang mana kita tahu lebih ke arah utility bagi Paramis ini. Ingin menjaga CB daripada dikenakan tumpuan. Lama sakit betul tu. Melekat, terus melekat dua orang itu. Sepertinya ada plasticine untuk membuatkan pasukan Vamos tergam antara satu sama lain. Dan kenapa pemilihan Loyi ini saya suka? Selain daripada penggunaan diversion, tetapi sebelum itu Kita lihat Yums yang cuba untuk ditumbangkan, tapi Yums masih lagi berjaya malah CB yang dikorbankan. Lihat bagaimana Yums juga akan dijatuhkan. Zon berjaya untuk ditumbangkan oleh Sekais, tapi Kram yang cuba untuk melarikan diri dihantar pula. Alamat tak boleh nak lari. Percubaan daripada Stormy untuk membawa keluar Kram daripada kawasan ini tidak berjaya, namun Kram masih lagi terselamat dalam waktu yang sama. Warlord berjaya untuk ditumbangkan oleh Sekais. sedikit saja sisi yang dikenakan menyebabkan diversion tersebut batal untuk menyelamatkan Kram. Tapi nasib baik masih lagi boleh untuk melarikan diri. Inilah apa yang mencengkelkan Tetas Most. Namun Joms dan juga Zon boleh dikatakan satu adalah legenda, satu lagi legenda in the making. Ya betul. Berdepan sesama sendiri melakukan rekod. Ramai yang sering kali membandingkan di antara dua individu ini. Tapi pada mata saya mereka ada dua aroma terhebat di Malaysia pada saat ini. Yang mana kita boleh untuk lihat mana mereka masing-masing cuba untuk melakukan mirror move di antara masing-masing. Sebab tu dua-dua recall je. Macam kalau boleh aku tak gerak, kamu tak gerak. Ya betul. Sebab jelas kalau tampak Zon bergerak ke tempat lain, dia pastinya akan membawa jentera yang lain untuk pasukan Vamos. Dia bukan pakai cap. Alamak! Aduh. CB ditumbangkan oleh pasukan Selangor Giant di kawasan buff. Satu keuntungan besar untuk SRG. Pastinya ada teleportation yang dilakukan oleh Stormy dengan satu penggunaan diversion terus ke arah jungle pasukan Vamos. Mana bila kita tak cek semak tu, bila kita tak nampak semak yang kecil itu boleh menjadi satu benda yang sangat bahaya untuk pasukan Vamos. Dikala tengah sedap untuk dapat turtle ataupun dapat buff, dekat situ mereka buat langkah. Namun sekarang Nets dalam keadaan bahaya, masih ada BMI diletakkan di dalam kawasan yang selamat untuk mengelakkan diri dia menjadi korban yang kelima bagi pasukan Selangor Giants. Ya, tepat sekali. 2000 gold di hadapan masih yang 4. Balas 1. Kalau kita bandingkan Selangor Giant, kalau mereka yang berada di hadapan, kill point mungkin akan menjadi sedikit kurang. Dan mereka lebih ke arah objectivity yang dibandingkan dengan pasukan-pasukan lain di dalam MPL Malaysia ini. Dan itu apa yang mereka cuba untuk buktikan. Walaupun 4 balas 1, tetapi kedudukan gol sangat-sangat berpihak kepada pasukan mereka. Jadi awak nak katakan objektif untuk pasukan Vamos lebih... Ya betul-betul, saya memang nak cakap. Macam diorang perlu conversion diorang agak rendah. Mungkin dah 5 kill di depan baru dapat 1000 gol ni. Sebelum itu Zon cuba untuk dicari. Diberikan satu highway bergerak ke hadapan. Malah dibalas kembali oleh Grab. Walaupun begitu Stormy untuk ditumbangkan. CB membalas nyawa dengan nyawa. Zon juga akan berjaya untuk ditumbangkan. Innocent hadir di kawasan ini. Namun lihat bagaimana Smoke yang cuba untuk dapatkan pertukaran. Yums mungkin tak akan mampu untuk ditinggi oleh Smoke. Dan dalam waktu ini Nets hanya mampu untuk melihat sahaja kawasan total ini didiami oleh Selangor Giant dengan cukup aman. Itulah apa yang saya risaukan sekali lagi. Vamos adakah berbaloi untuk deny pick, mengambil Cloud, berikan kepada Nets. Dikala ada Moskov yang bagi beberapa sayuran lebih baik sebelum itu. Warlord akan berjaya untuk ditumbangkan bersama-sama juga dengan Yums. 1 untuk 1, tapi Zon bergerak ke hadapan lagi. Ada pula terpulsi daripada Stormy. Jauh, bye-bye, gerak lu Papa Jaga Roger. Tak payah Roger lah sebab kita dah hilang lesap. Dan juga pasukan Vamos ada cubaan untuk membatalkan dimension tersebut, seperti apa yang dia lakukan kepada Kram, tapi tak sempat. Namun sekarang Kram dengan pedang yang dilibas kepada Smooth
Jadi saya rasa ketahanan Kram juga ada. Tapi Smooth tidak boleh untuk kita pandang rendah, terutamanya untuk Selangor Giants, terutamanya untuk backline. Sebab bila masa boleh untuk menggunakan split bertinggi dan juga Vamos mendapatkan kelebihan. Ya, tepat sekali. Sekarang ini masih lagi tak berjaya untuk dapatkan mana-mana menara. Selangor Giants dah dapatkan 2 turtle dan kali ini first start rate mereka agak sedikit perlahan. Boleh kita katakan masih lagi ada kelebihan untuk Vamos sekiranya mereka inginkan pertempuran di kawasan turtle ketiga ini dimiliki oleh mereka. Safra, saya nak cakap satu benda. Apa yang saya nampak jadi problem sebenarnya Selangor Giants, bukan Vamos terhadap kesan Selangor Giants. Saya nampak Stormy yang kalau dia duduk dekat kawasan selamat tidak berjaya ditangkap pasukan Vamos berkali-kali. Mereka cuba lakukan tipat tapi mereka yang melekat. Tapi sekarang ini Percubaan untuk menangkap Nars namun gagal dengan adanya Blazing Duel mampu untuk bertahan tapi CB yang akan diberikan sasaran. Pasukan Selangor Giants maru ke hadapan namun ada pula penggunaan Kelalta yang berjaya untuk Warlock gunakan. melengahkan saja kekalahan yang dialami di bahagian top lane. Tapi macam nostalgia betul ya ke Alta patut sudah ceplik. Netherrealm. Betul lah, saya pun ikat patch lama. Biasalah, dah tua, lahir tahun 2014. Tapi Smooth memantau keadaan walaupun mereka nampak seperti pasukan Vamos menghadapi kesukaran di bahagian top lane. Tetapi dengan adanya penggunaan glue, boleh ada escape mechanism dengan cepat dan melarikan diri. Jadi pemantauan awal di bahagian turtle tersebut disedari oleh Kram daripada SRJ. Mungkin perebutan turtle ini akan menjadi satu benda yang sengit akan dilakukan kedua pasukan. TB akan ditangkap. Gergasi merah di mana-mana saja. Gergasi merah terus mendapatkan CB dengan mudah. Smooth terpaksa berlalu pergi. Walaupun sudah berpecah badan, tapi nyawanya juga diragut satu persatu oleh pasukan Selangor Giants. Dibuka sedikit Sunfrost, diperit terus daripada Vamos. Sebab mereka telah membiarkan CB untuk dijatuhkan dikala lot telah pun ada untuk pasukan Selangor Giants. Dapatkan lot ini ada kelebihan yang cukup besar dikala 4,000 gol dimiliki oleh wilayah Gergasi Merah. Wilayah Gergasi Merah sudah pun mendapatkan dominasi yang cukup besar pada saat ini. Seakan-akan hutan di Land of Dawn ini bertukar warna merah dan kuning. Bujo. Ya, betul. Laut merah. Laut merah. Luas terbentang untuk Selangor Giants. Mungkin akan ditenggelami Vamos pada waktu ini yang cukup bahaya sekiranya mereka overextend. Walaupun mereka ada Netherrealm, Ya, betul. tapi mereka hanya melengahkan masa sebab continuous team fight boleh untuk dijana oleh pasukan Selangor Giants, terutamanya apabila Stormy masih dibiarkan di bahagian belakang. Selagi dia akan meletak secara percuma. Kantau ini Yums cuba untuk melarikan diri tapi tak boleh buat apa. Dia macam kita tahu je dekat depan tu tapi kita buat apa. Apa nak buat? You keras sangat sekarang ini. Tapi kali ini kena masuk balik. Zone akan ditumbangkan. Dan walaupun ada revitalize, walaupun adanya ultimate daripada pasukan Vamos, tetapi mereka tak mampu untuk ke hadapan. Mereka tak mampu untuk membalas semula. Hanya mampu untuk menadah. Hanya mampu untuk membiarkan segala-galanya dilakukan oleh pasukan Selangor Giants. Sementara mereka pula angkat kawasan base. Lot masih ada. Berdiri teguh untuk Selangor Giants. Ini bisa tarik dalam bahaya. Sekarang ini menunggu melekat 3. 3 orang melekat. Zone bernyawa rendah. CB ditumbangkan. Ini seakan-akan Vamos akan melambaikan tangan ke atas pusingan yang ketiga ini. Kerana Selangor Giants akan masuk memecah pintu rumah. Vamos mendapatkan kristal, mendapatkan mata dan mendapatkan pendahuluan di dalam perlawanan ini. Bye-bye. Sayonara untuk tarik kristal. Menjadi milik pasukan Selangor Red Giants. Saling berbalas. Ini kita mahukan mungkin pasti 2-2. Ya. Tapi kalau match point Vamos dalam bahaya. Sebentar tuan-tuan dan puan. Masih banyak waktu, masih banyak masa. Masih ada lagi 2 mata diperlukan. Vamos masih lagi ada peluang. Tetapi saat ini adalah saat Selangor Giants untuk mereka membuktikan mereka selangkah di depan. Momentum dipatahkan atau akan bersambung di dalam game yang keempat sebentar saja lagi. Menjadi peluang yang besar untuk Selangor Giants sekiranya mereka mendapatkan match point.